Mana lebih menguntungkan? Dana persaraan, anda kata kalau kita ni bekerja sektor swasta ke ataupun kita bekerja dalam sektor kerajaan? Pandangan tuan. Okey. Kalau di Malaysia ni bekerja di sektor kerajaan lebih menguntungkan sebab secara purata orang ada ijazah ni dikira sebagai mencapai financial freedom bila bersara. Kalau swasta belum tentu, dan yang ada 240,000 berapa persen je ya, sebab kebanyakan ada 30,000, 50,000, 100,000 sebab dan kita memerlukan lebih kurang 450,000 untuk dapat 2,500. Tapi kalau pesara kerajaan ada ijazah secara asasnya di zaman ini RM6,000 ke atas. Ada yang pesara lebih pada RM10,000 pun. Tengok gaji kita sekarang. Ada yang bergaji RM24,000 walaupun umur baru 40 lebih. Jadi kita boleh tengok dah dia pesara dengan RM12,000 dan sebagainya. Jadi kalau dengan konteks tadi kita kira RM6,000 sebulan, kalau hidup 15 tahun dah RM1 juta lah. Secara purata saya kira siapa yang jadi contoh pengarah dan sebagainya memang peruntukan duit kaskan untuk dia 2 juta sekurangnya. Kerajaan peruntukkanlah untuk tu. Kalau swasta ni kita tengok jumlahnya ada 240,000, ada yang tak capai. Jadi saya nampak paling bagus adalah kerajaan lah. Kalau skala, kalau nak bahagi tu makna kerja swasta 2 mata saya bagi, kerja kerajaan tu 8 mata. Berbanding negara jiran. Ada negara jiran kita yang maju juga. Kerajaan terpaksa memberi bonus tambahan dan sebagainya untuk menggalakkan rakyat dia bekerja kerajaan. Sebab di sana negara tersebut pakej swasta lebih menarik lah. Di zaman dulu Malaysia, pakej swasta adalah menarik. Gaji kerajaan kan rendah dulu. Tapi kalau berbanding sekarang dengan risiko kena buang kerja pun sangat minimum, dan masa PKP kita dapat lihat masa PKP itu kan pekerja kerajaan tak ada dibuang kerja, tapi swasta banyak kehilangan pekerjaan. Okey, jadi kita boleh lihat apa yang Tuan Samsudin katakan dekat sini, kerja dalam sektor kerajaan sekarang ini lebih menguntungkan. Tapi saya boleh lihat juga kan, sebab dulunya orang kata kerja swasta ni gaji lebih. Tapi sekarang ni kita lihat kerja kerajaan pun gaji lebih juga, dan banyak inisiatif allowance imbuhan yang telah pun diberikan daripada pihak kerajaan. Jadi bakal siswazah, jadi dah boleh buat pilihan lah selepas ini kan, sama ada anda nak bekerja di sektor swasta ke ataupun di sektor kerajaan. Okey, ada juga yang cakap yang mana dah bersara nanti tak apalah, nanti dah bersara balik kampung. Sebab apa? Sebab balik kampung tu dia punya kos amat kata tu rendah sikitlah berbanding di Kuala Lumpur. Tapi kita kena melihat juga duduk dekat kampung pun ada kos yang tersendiri juga. Dan perlu ada persiapan juga, persediaan juga. Lebih-lebih lagi kalau misalnya kata pasangan kita itu tidak bekerja. Jadi kita nak menampung isteri dan juga mungkin ada anak yang masih bersekolah dan sebagainya. Jadi bagaimana persediaan pula daripada duduk di bandar pulang ke kampung? Ada banyak benda. Satunya kos kalau di kampung seperti mana saya kata 2,500 dan apabila kita balik ke kampung, ni ada kes banyak dia. Duit persaraan yang dia dapat, dia buat rumah di kampung. Tapi bagi saya, bagi yang nak balik kampung, tanya pasangan kita dulu. Kalau kita meninggal, dia akan duduk lagi tak di kampung tu? Setakat saya buat kursus persaraan, peserta yang datang dengan pasangan tanya masa rehat, terus isteri kata, bang, sebaik saja abang meninggal, lepas habis tali saya balik semula duduk Kuala Lumpur ataupun di bandar. Sebab anak-anak mereka di bandar. Jadi rumah tu akan jadi apa? Bagi saya nak pindah pun, itu pun salah satu benda yang perlu difikirkan terlebih dahulu. Dan satu lagi, bila kita dah duduk lama di tempat kerja kita, pemikiran orang kampung dengan orang bandar lain. Perbualan di surau pun, di kedai kopi lain. Kadang-kadang kita tak boleh terima. Saya dapat banyak yang balik kampung, lepas 2-3 tahun balik semula ke bandar. Jadi itu kena buat persiapan mental. Kecuali orang sentiasa balik, yang balik 2 minggu sekali, itu lain. Dia adapt dah dengan dua-dua pemikiran. Jadi bagi saya nak bersara ni tak semestinya kita balik kampung. Kadang-kadang lebih sesuai di tempat yang kita duduk sekarang. Sebab mungkin sekarang ni kelebihan untuk mereka yang bekerja dalam sektor kerajaan ni, mereka duduk sekarang ni rumah-rumah quarters. Kan, rumah quarters. Betul. Jadi berkemungkinan mereka juga ada perancangan. Tetapi apa nasihat mungkin dapat diberikan kepada mereka yang ada orang cakap macam kalau kita bekerja dalam sektor kerajaan ni, kata orang tu keyakinan untuk bersara tu lebih lagi berbanding orang yang bekerja di sektor swasta. Sebab apa? Sebab kerajaan dikata ada PC dan sebagainya. Bagaimana persiapkan diri mereka itu? Sebab kalau yang swasta tadi, mahu tak mahu kena ada 240,000 sekurang-kurangnya. Kalau kita tidak ada, seperti mana kata Perdana Menteri sebuah negeri pada hari kemerdekaannya, saya suka. Dia kata, tapi dia guna statement dengan pengiraan dia lah. Tapi kata saya, kalau kita tak ada duit 240,000 dalam dana persaraan, tak kira lalu KSP ke mana-mana, kita akan merempak di negara kita sendiri. Itu kata-kata Presiden, Perdana Menteri sebuah negara. Jadi bagi saya, dan satu lagi, perlu diubah semula dana persaraan swasta swasta untuk pekerja swasta dengan freelance, supaya mereka juga dapat bersara dengan tenang lah.
Kalau tidak stres je daripada kerja sampai masuk dalam tanah. Betul. Okey, persiapan diri mereka yang mungkin dah nak berpencen, kan? Sebab mungkin ada di antara kita yang bila dah berpencen tu dalam simpanan mereka tu ada ratus-ratus ribu. Mungkin mereka rasa tak apa, duit dalam akaun ni banyak, kan? Tapi mereka tak tahu lama-kelamaan duit tu akan susut. Andai kata kalau mereka ni tidak melakukan sesuatu, mereka tidak ada tabung simpanan, mereka tidak melakukan kerja tambahan selepas bersara. Jadi apa pandangan tuan? Okey, tengok diri kita masa muda ni atau masa umur 40 dan sebagainya, kita ada duit simpanan tak? RM10,000 yang kita simpan sendiri. Kalau tak ada, duit kita dalam QSP ataupun yang lump sum tu akan habis dalam masa 3 tahun. Ya, maksudnya kalau jenis kita ni tak kacau duit dalam persaraan, kita ada duit lain. Itu orang ni akan selamat insya-Allah sampai ke meninggal dunia. Tapi kalau kita sekarang tak ada mengharapkan duit persaraan, sebolehnya tukar dalam bentuk lain, bentuk hartanah ke, kita kutip sewa je. So sewa tu akan jadi pencen. Duit tu kena tukar. Kalau tak tukar memang habis. Habislah, kan? Itu salah satu benda yang perlu dibuat, dan juga kira terus berapa duit kita ada, dan kalau boleh ambil skim yang QSP bayar bulanan kat kita. Macam pencen, jangan lump sum. Dan jangan masuk mana-mana pelaburan, ya. Umur kita ni kalau masa muda kita tak pernah buat bisnes, jangan buatlah dengan duit ratus ribu, puluhan ribu. Sebab bila kita buat keluar duit EPF ni, sebenarnya orang kat luar sana boleh nampak kita ni baru keluar duit EPF tak. Sebab masa kita keluar duit ATM, lain body kita. Sebab body yang masih makan gaji ni, cuba tengok 28 bulan ni, kalau hari ni kita tengok, orang keluar dia akan gini sikit badan ke ATM. Kalau masa tengah bulan dia akan rapat ke ni. Sebab tak nak bagi orang belakang tengok. Orang yang pencen dia akan pusing seluah-luahnya. Kadang-kadang dek tolong tekan ni, pakcik tak tahu nak suruh tengok duit ada 400,000, 200,000. Itu pernah saya kena. Dia tunjuk dia akan setayang-tayangnya. Sebab orang ada duit banyak, dia rasa inilah kali pertama ada duit ratus ribu dalam akaun. Betul. Ini berhati-hati. Dan ada kes isteri minta telefon masa bekerja, duit handphone harga 1,000 suami tak bagi. Tapi apabila suami pencen, kau nak handphone apa? Ambil 3,000 seorang dia bagi. Sebab duit dah bila ratus ribu, kita akan rasa lah 300,000 ni sikit je. Itu sebab ada seorang pesara, 6 bulan dia tidur, dia bangun berpeluh badan. Dia terkejut sebab duit dia dalam QSP yang sepatutnya dia kira sampai dia mati pun tak habis, habis dalam masa 6 bulan. Nampak? Dia bangun 6 bulan tu bukan berpeluh kerana demam. Dia pergi hospital ingat cek jantung, cek semua ada. Cek ATM, duit dia dah tak cukup dah. Ya, okey. Jadi nampak tak dekat sini, duit tu sebenarnya memang tak pernah cukup. Kan? Jadi kita ambil apa yang Tuan Samsudin katakan tadi, 240,000 tu memang tak cukup. Kita harus gandakan duit kita tu menjadi RM450,000 sekurang-kurangnya. Itu dengan syarat tak ada penyakit. Betul. Tak ada penyakit, betul. Mana kecil manis, darah tinggi, tak adalah. Kalau ada yang tu, lagilah. Lagilah, kan. Jadi kita kena siapkan diri kita lah nanti. Baik, terima kasih Tuan Samsudin Kadir bercakap tentang dana persaraan kita ni. Jadi anda kata kalau anda yang mana mungkin nak berpencen tu kena berpada-padalah. Sebab apa? Sebab kita ni jangan jadi seperti generasi yang consumer sangatlah, kan. Sebab nak itu, nak ini, kan. Jadi kita kena ada satu perasaan untuk menjadi generasi saver in future, kan, untuk kita ada kita punya simpanan dalam persaraan kita nanti.